dia bukan berakidah dengan akidah Islamiyah. Tapi kalau orang Islam cakap macam tu, hancur akidah tuan-tuan. Tak ada masalah orang kafir cakap macam tu. Tak tahan hari ni orang kafir pun sokong hudud hari ni. Sahabat-sahabat di Kelantan tuan-tuan, hodok dengar kuliah tu guru pagi Jumaat tuan-tuan, sokong hudud tuan-tuan. Dia kata lambat lagi kok. Dia betul kata. Kan. Pasal dia faham, dia dengar kuliah. Tu guru pagi tuan-tuan, tiap-tiap pagi Jumaat, tuan-tuan. Lalas sekali tuan-tuan. Kita masuk dalam bandar Kota Baru, dia bagi salam kat kita. Kita pun tercengang nak jawab apa ni. Kan? Wak kafir ni. Kan? Pasal dia dengar kuliah. Dia pun dah faham tuan-tuan. Tunggu masa nak masuk Islam. Tengok tuan-tuan. Hak masalah hari ni tuan-tuan, orang Islam hak hari Jumaat tuan-tuan duduk besar depan, ittaqullah. Dengar tuan-tuan. Lalas sekali tuan-tuan dia cakap benda. Kalau sebelum ni nak makan sup tangan pergi Kelantan dia kata. Bila tu? Tak silap saya 1993 tak silap. Tu awal-awal dulu masa kanun jenayah syariah dulu tuan-tuan diluluskan di Dewan Duk Kelantan tuan-tuan. Masa tu dulu dah. Tuan-tuan di Kelantan dulu dah di peringkat negeri tuan-tuan. Bawa ke peringkat tertinggi tuan-tuan, peringkat pusat. Hancur situ. Kenapa? Pertentangan dengan perlembagaan persekutuan, perlembagaan manusia. Hebat perlembagaan manusia lagi daripada perlembagaan Allah Ta'ala. Dia boleh tolak perlembagaan Allah dengan perlembagaan persekutuan. Pening kita hari ni nak fikir balik. Kalau dulu nak makan sup tangan pergi Kelantan, sekarang ni tuan-tuan, kalau tak silap bulan lepas cakap ulang. Hak dia bercakap satu hal, hak orang minta dia bercakap tu satu hal tuan-tuan. Tahu dia bukan ahli dalam bab ni tuan-tuan. Pasal apa suruh dia bercakap? Nak suruh bercakap bagi ustaz-ustaz cakap yang ahli dalam bidang syariah ni tuan-tuan. Bagi bercakap panjang lebar tuan-tuan. Cerita pasal hudud perpanjangan supaya masyarakat kita faham tuan-tuan. Apa arti hudud tuan-tuan? Bagaimana pelaksanaannya? Mana jenis jenayah melibatkan hudud tuan-tuan? Bukan semua, ada bab-bab tertentu je. Tiba-tiba tuan-tuan, hak dia dah bercakap satu hal. Orang hak bagi ruang tuan-tuan sampai dia rakam tuan-tuan. Dia bercakap tu satu hal lain pula tuan-tuan. Ini jenis pening lalap belakang tuan-tuan. Lalap sekali macam mana bercakap pula? Dia kata kalau orang Islam mencuri kita potong tangan. Lalap sekali orang Islam tak ada tangan. Oh nampak sangat tak faham Islam. Orang kafir mencuri kita jail 2 bulan dia kata. Adil tak? Tak adil macam tu tuan-tuan. Dia fikir dengan akal. Keadilan ni tuan-tuan dia fikir dengan akal. Sedangkan kita belajar tadi, Quran dan hadis ni tuan-tuan secocok dengan jiwa kita pun kita kena terima. Rasa tak secocok pun kena terima tak? Kena terima. Pahit pun kena telan, manis pun kena telan. Kena macam tu tuan. Tu Quran dan hadis. Pasal apa? Pasal kita ni tuan-tuan Allah Ta'ala jadi duk menopang di bumi Allah. Semua milik Allah. Tiba-tiba Allah Ta'ala bawa undang-undang datang pada kita suruh laksana tuan-tuan. Kita tak nak ikut. Siapa kita? Siapa kita? Kena tanya juga kita tuan-tuan. Siapa kita? Maka tuan-tuan, kalau kita hamba Allah, kita macam mana keadaan sekalipun, kita kena ikut. Kita kena buat tuan-tuan, kena cuba tuan-tuan. Sebab tu kita ni sedang mencuba hari ni tuan-tuan. Duk cuba tuan-tuan. Kalau dulu tuan-tuan di peringkat tertinggi tuan-tuan, paling kurang dapat 112 undi tuan-tuan dalam parlimen, maka tuan-tuan, kita akan laksanakan tuan-tuan. Kita pecah tradisi tuan-tuan, melaksanakan kanun jenayah 2 di negeri Kelantan dan juga melibatkan hudud, pisau dan takzir tuan-tuan. Akan dilaksanakan. Kita akan tengok sejauh mana. Tapi takut juga tuan-tuan nak hadapi perkara ni. Pasal banyak penentangan. Belum masuk lagi banyak dah tuan-tuan. Hak ni kata macam ni, hak ni kata macam ni. Takut-takut tuan-tuan. Hak tolak ni tuan-tuan. Takut-takut di kalangan umat Islam sendiri. Hak kita beri kuasa tuan-tuan. Sebelum ni hak kita takut. Pasal tak faham. Pasal nak pertahankan perlembagaan manusia. Sebab tu tuan-tuan, Allah hak cakap seperti mana saya sebut tadi tuan-tuan. Elok jangan cakap. Daripada dia bercakap tuan-tuan. Elok diam tuan-tuan. Hak Nabi bagi tahu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Nabi kata barang siapa hak benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia bercakap hanya benda baik. Benda baik ni macam mana? Dasar kebaikan tuan-tuan dalam kehidupan kita ni, dasarnya Quran dan sunnah. Baik tuan-tuan, manfaat pada diri, manfaat pada orang lain, paling besar manfaat
untuk nak membela agama Allah. Tu baik dia panggil. Kalau bukan baik, maka lebih baik diam. Tapi bercakap juga tak tahan macam tu. Dia bercakap. Cakap macam tu, cakap macam ni. Dalam sekali tuan-tuan, heboh satu dunia. Bukan satu negara kita, tuan-tuan. Bukan satu Selangor ni, tuan-tuan. Satu dunia, tuan-tuan. Sahabat-sahabat kita di Mesir, sahabat-sahabat kita di Jordan, tuan-tuan. Buat ulasan balik. Pasal apa ni sampai tahap ni pula? Malu kita, tuan-tuan. Pisang dah berbuah sampai 2-3 kali. Bukan 2 kali lah. Banyak kali dah buah ni, tuan-tuan. Macam kasih amat, tuan-tuan. Kalau sebelum ni, tuan-tuan, 80-an, tuan-tuan. Pihak berwajib dah mengesahkan kasih Ahmad ni sesat. Buku yang ditulis, tuan-tuan, tak boleh baca, tuan-tuan, boleh menyebabkan rosak akidah. Tiba-tiba bagi ruang mana? Ni berapa kali berbuah, tuan-tuan, agak-agak ni. Penat kita ni, tuan-tuan. Pasal apa boleh jadi macam ni, tuan? Nampak, tuan-tuan? Waktu kita hari ni, tuan-tuan, rupanya, tuan-tuan, dasar ilmu, tuan-tuan, tak kuat pada hari ini. Dasar akidah tak kuat. Tu yang jadi macam tu rapuh, tuan-tuan. Kekuatan rohani kita tak kuat dah sekali, tuan-tuan. Mari je, tuan-tuan. Halangan-halangan, tuan-tuan, dalam sekali kita mudah kalah, tuan-tuan. Sebab tu kita hari ini sebagai umat Islam, kita kena pasak akidah, pasak ilmu supaya kita faham, tuan-tuan. Faham perlu dekat. Mari macam mana sekalipun kita tahu ini hukum Allah. Bukan boleh jual beli, bukan boleh tukar ganti. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Dan jangan kamu tukar ganti dan kamu jual beli hukum Allah, ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Mana harga murah? Semua harga dunia tuan-tuan murah. Semua hak kita apabila kita mati kita tinggal, tu semua harga murah. Sekalipun harga mahal pada kacamata kita, tapi tu semua harga murah. Kenapa? Kerana dia tak boleh bawa sama bila kita mati. Itu harga murah semua. Walaupun berbilion-bilion. Itu semua harga murah. Kenapa? Kerana bila kita mati dia tak boleh bawa harga tadi. Allah Ta'ala bagi amarah pada kita, jangan jual beli, jangan tukar ganti dengan harga yang murah. Seterusnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa yang didatangkan Rasul kepada kamu, maka hendaklah kamu ambil akan dia. Apa yang Nabi bawa, ambillah kita dan aku tadi. Kenapa? Nabi ni tuan-tuan, setiap perbuatan, setiap ucapan, setiap sifat, setiap akhlak, penampilan Nabi, semua tuan-tuan itu dipanggil hadis. Hadis ni benda tuan-tuan, melibatkan kata-kata, melibatkan perbuatan, melibatkan sifat, melibatkan takrir, tuan-tuan. Tahu takrir? Takrir ni tuan-tuan, Nabi tengok, Nabi tak ada, itu dipanggil takrir, tuan-tuan. Takrir. Nabi tengok, sahabat buat, walaupun Nabi tak buat, Nabi tak ada, tuan-tuan. Nabi senyap je, itu dipanggil apa tu? Itu takrir dia panggil, tuan-tuan. Hadis tak tu? Hadis. Contoh, kena ada contoh cerita saja mana nampak tak? Contoh hadis takrir. Bab hadis lain banyak dah jumpa. Hadis bab takrir ni mana tuan? Contohnya orang sembahyang sunat selepas sembahyang subuh. Ada hadis tak? Ada hadis melibatkan takrir. Lepas ni boleh sembahyang sunat lepas subuh Ustaz. Ustaz ni tak boleh terus ni, ajar sesat Ustaz ni. Dengar dulu. Dengar dulu tuan-tuan. Jangan nak hentam dulu tuan-tuan. Dengar dulu. Kaedah macam mana? Ada seorang sahabat tanda, dia terlempak sembahyang sunat sebelum subuh. Dia ni istiqamah tanda, tak pernah tinggal. Kan Nabi tak pernah tinggal tanda. 2 rakaat sebelum subuh. Kita tak pernah apa? Tak tahulah tanda. Wallahu a'lam lah. Kan? Nabi tak pernah tinggal. Tiba-tiba sahabat ni dia tengok, Nabi ni tak pernah tinggal solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Lalu dia istiqamah. Satu masa dia ni sedar lambat. Dia terkejut lambat tuan-tuan. Nak pergi solat subuh tuan-tuan tak sempat nak sembahyang sunat 2 rakaat tuan-tuan. Terus sembahyang subuh bersama dengan Nabi. Habis sembahyang subuh tuan-tuan, dia pun Allahu Akbar tuan-tuan. Sembahyang apa tu? Sembahyang sunat tuan-tuan. Lalu habis sembahyang Nabi panggil, "Mai sini." Apa ni bab malu company? Nabi panggil kan, tapi Nabi tak cakap macam saya cakap macam. Minta maaf lah. Nabi cakap pasal apa sembahyang pula ni? Adakah subuh dah
Nabi tanya, adakah subuh asalnya 2 dah jadi 4? Tak. Sahabat ni tuan-tuan, sedap juga dia. Dia kata, tak, tidak sekali-kali tidak. Subuh dia tak 2 dia. Yang 2 lagi tu benda. Yang 2 lagi ni hak aku tak semayang sebelum subuh tadi. Hak seperti mana kamu buat? Dia bercakap dengan Nabi macam ni. Hak seperti mana? Baginda buat sebelum subuh 2 rakaat sebagai amalan yang mengekali istiqamah pada pihak Nabi. Tiba-tiba sahabat ni tak boleh nak buat. Maka dia tahu selepas. Maka Nabi tak cakap apa. Nabi senyap je. Maka ulama datang bagi penafsiran. Hak ni hak kena faham. Boleh buat tak? Boleh buat selagi mana tidak menimbulkan unsur-unsur fitnah dalam masyarakat. Boleh buat tak? Kalau kita terlepas. Syarat nak buat istiqamah. Istiqamah dah sebelum ni. Semayang tak pernah tinggal sebelum subuh, tuan-tuan. Tiba-tiba hari itu terlepas dengan sebab kita ni balik lambat. Tuan-tuan, sangkut dalam jam. Sampai rumah pukul 3 pagi. Nak rehat sekejap, tengok-tengok tuan-tuan. Orang azan subuh, baru kita sedar. Tak sempat nak semayang, tuan-tuan. Terus mari masjid, mari surau, terus semayang subuh terus. Tak sempat 2 rakaat sebelum subuh. Buat macam mana tu? Maka boleh semayang lepas subuh, tuan-tuan. Syarat tidak menimbulkan fitnah dalam masyarakat. Jangan buat lepas habis assalamualaikum imam doa kita pun Allahu akbar. Fitnah tak? Tu fitnah. Nak buat boleh kat mana? Balik kat rumah, tuan-tuan. Tuan-tuan solat. Tu boleh buat. Ni hadis takrir dia panggil, tuan. Syarat perbuatan tersebut dah jadi istiqamah. Tapi kalau hari tu baru nak mula buat, jangan cuba-cuba, tuan. Tu tak betul, tuan, kefahaman hadis. Hari tu baru nak mula, tuan. Tiba-tiba solat pas subuh. Tu tak betul, kena mengaji bagi habis. Boleh buat macam tu, tuan-tuan. Syarat buat dalam keadaan tidak menimbulkan fitnah dalam masyarakat. Pasal masyarakat kita, tuan-tuan, dah faham berapa lama selepas subuh ni. Tu waktu apa tu? Waktu haram, tuan-tuan. Ada pendapat mengatakan makruh tahrim, tuan-tuan. Makruh yang hampir dengan haram. Maka tak payah buat, tuan-tuan. Kalau menimbulkan fitnah. Begitu juga lepas asar. Seterusnya. Dan apa yang didatangkan Rasul kepada kamu, maka hendaklah kamu ambil akan dia. Dan apa yang ia tegahkan kamu daripadanya, maka hendaklah kamu berhenti. Hak Nabi larang, tinggal. Hak Nabi suruh buat. Itu kita, tuan-tuan. Seterusnya, ati'u Allah wa ati'ur Rasul la'allakum turhamun. Taatlah kamu akan Allah dan taatlah kamu akan Rasul supaya kamu dihormati, dirahmati, tuan-tuan, bukan dihormati. Turhamun, kamu dirahmati, tuan-tuan. Baik sikit, tuan-tuan, jemaah ni. Taat kita pada Allah, taat kita akan Rasul, tuan-tuan. Tujuannya, tuan-tuan, nak cari rahmat Allah. Boleh beli tak ni? Rahmat ni. Hak ni benda mahal, tak boleh beli, tuan-tuan, dengan harga wang ringgit, dengan tukaran harga walaupun banyak duit. Dengan kekayaan kita tak boleh beli. Ni, tuan-tuan, rahmat Allah Ta'ala bagi pada siapa? Bagi yang taat perintah Allah, bagi yang taat perintah Rasul dengan penuh keikhlasan. Allah Ta'ala bagi kita keberkatan dalam hidup, tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi dunia dibanding keberkatan. Tenang jiwa kita, tuan-tuan. Seronok penampilan hidup kita, tuan. Bertambah kebajikan kita, berkat dan rahmat Allah Ta'ala. Walaupun banyak masalah, tapi boleh handle dengan baik. Itu tanda apa? Tanda Allah Ta'ala berkati kehidupan. Walaupun sibuk, tuan-tuan, siang hari, tuan-tuan, tapi malam hari boleh duduk dalam majlis ilmu ni. Tanda Allah Ta'ala bagi keberkatan pada kita. Berkat ni benda lama dah sebut. Berkat. Berkat ni bahasa Arab, barakat. Bahasa Melayu, berkat. Dah jadi bahasa Arab dah kita, tuan-tuan. Hak sebetulnya benda berkat, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan belik kita akan jumpa berkat ni benda, barakah ni benda, ziyadatul khair wa ziyadatus sa'adah wa ziyadatus sakinah. Ini 3 tambahan. Bertambah kebaikan, bertambah kebahagiaan, bertambah apa lagi? Bertambah ketenangan.
Kalau ada hak ni, seronok kita tuan-tuan. Ustaz sambung sampai pukul 10 tak apa, seronok tak apa. Tinggal. Saya nak balik.